Perlu ada kasih sayang dalam hati. Mereka non-Muslim adalah manusia keturunan Adam alaihi salam. Kalau kita potong kerat, kata orang Perak, kerat lengan ni berdarah, keluar sama dengan semua wang, mutu atau siapa sahaja yang ada di luar sana. Jadi kita perlu ada kasih sayang. Kembalikan mereka kepada mengesakan Tuhan Adam. Begitu. Jadi apa yang perlu kita mulakan dalam kita melakukan dakwah kepada bukan Islam adalah pergi kepada konsep ketuhanan. Dalam konsep ketuhanan ini memulakan dengan yakinkan mereka bahawa Allah itu ada. Dan kemudian Allah itu satu. Allah itu tidak boleh berupa, Allah tidak boleh ada image. Malah dalam bayangan apa sekalipun, kalau kita kata angin tak nampak, Allah juga tak nampak. Tetapi angin itu bukan Tuhan. Apatah lagi perkara-perkara yang dibuat oleh manusia. Kemudian konsep ni kita sebut sebagai gorab, ataupun dalam saya sebutkan sebagai dalam bahasa Melayunya asar, asara. Asar tadi kita solat asar. A-S-A-R-A. A-S-A betul, R-A. Jadi A itu ada, Tuhan ada, Tuhan S itu adalah Tuhan satu. Dan satu itu dia bercanggahan dengan syirik. Dan yang ketiga adalah A lagi, iaitu Al-Quran. Yakinkan bahawa Al-Quran itu adalah wahyu Tuhan. Kemudian yakinkan bahawa Rasul Muhammad itu adalah the last messenger of Allah. Dan seterusnya A yang terakhir adalah akhirat, iaitu percaya bahawa adanya syurga. Dalam kita berdakwah kepada bukan Islam, kita yakinkan mereka bahawa syurga itu hak semua. Kita nak balik ke kampung halaman kita, iaitu Adam bermulanya dari syurga. Jadi kita perlu bawa diri kita dan juga keluarga kita dan juga sesiapa saja di keliling kita kepada syurga, balik ke kampung halaman kita. Jadi bagaimana mungkin kalau mereka menyembah Tuhan yang lain, mereka nakkan syurga Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan tidak akan ni. Begitu sama juga kalau kita bagi analogi ibu. Kalau kita ada ibu lain, kalau Mona kita ada ibu lain, kan? Jadi apa rasa ibu kita sendiri, kan? Dia kata, kamu pembelot, aku yang lahirkan kamu, kenapa kamu pergi kata orang berkhidmat ataupun pergi memuja ibu yang lain, gitu. Jadilah hal Allah ni bukan calang-calang, bukan benda main-main. Ini adalah tempat kembalinya kita nanti. Dan perlu ada kesedaran bahawa nanti di sana tu kita macam oven, dalam banyak surah mengatakan kita macam dalam oven. Nauzubillah min zalik. Seandainya mereka orang-orang kafir mati sebelum dapat bertaubat, kembali revert kepada Islam, maka mereka akan di-ovenkan di dalam tu dengan azab yang dia tak boleh mati. Dia tak boleh mati. Pada satu ketika, kalau cuba bayangkan kita, kalau ada orang toreh kita punya badan ni 1 minit. Ini bukan 1 minit, 1 jam. Ada satu ketika kalau orang tu dah give up, dia akan cakap, ala-ala kau bunuhlah aku. Di sana tak boleh mati. Tuhan tak bunuh dia terus. Terus bernyawa, kalau kita sebut sini bernyawa lah, ya. Tapi di sana tu terus hidup yang kekal abadi. Baik kita pergi syurga, balik ke kampung halaman kita. Wallahu a'lam. Sebenarnya bila kita off air, bila dengar dakwah simple as that, tapi kita kenapa tak boleh? Dan saya nak minta nak tahu apa pengalaman yang paling indah dalam Encik Nuri buat dakwah. Silakan. Of course, apabila kita berhasil membawa satu jiwa keluar dari saya sebut sebagai neraka Allah, dan dia dapat balik ke syurga. Pengalaman saya bermula 2007, dengan izin Allah saya pergi Hyderabad, buat dakwah dekat sini selama beberapa tahun tu. Tak pandai lagi masa tu. Dan apabila saya pergi Hyderabad atas tiket insentif Prudential BSN Takaful, di sana dengan izin Allah Ringgasami dapat disyahadahkan. Dan masa tu saya duduk di hotel,
hotel Westin Hotel di Hyderabad tu, kami tak boleh nak keluar sebab masa tu bombing. Ada bombing di sana. Dan dengan izin Allah ada seorang dia cook dekat situ, selalu makan dekat bawah tu. Dia suka tengok kami. Dia kata orang Malaysia bagus, dia kata. Di tempat dia mungkin ada macam ada level-level kan. Kan. Jadi dia kata dia kurang senang, tak selesa dengan keadaan begitu, dan dia ada pakcik dia di Malaysia. Dan pakcik dia cerita tentang, ada sedikit tentang Islam. Jadi waktu tu saya biasa je, sembang-sembang biasa. Masa tu kira baru jugalah kan, sentuhan-sentuhan tu kurang. Dan masa saya nak balik tu, saya dah bawa beg, saya pergi jumpa dia. Saya terlintas, Allah bagi satu sentapan. Kenapa kamu tak dakwah dia? Immediately saya dakwah dia masa itu. Dan saya dakwah dia dalam kerangka lebih kurang gorab juga. Tapi masa tu saya tak asara tu, saya tak pandai lagi bab tu. Tapi saya tahu kalau nak cerita pasal Allah. Alhamdulillah dia syahadah. Dan dengan izin Allah juga dekat airport saya dapat jumpa Shah Reza, penduduk di Hyderabad, dan saya bagi nombor telefon Rengasami tu yang saya beri nama sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Saya bagi nama dia, insya-Allah. Dan yang terbaru di mana saya masa tu kami ada muzakarah nasional di Hidayah Center Foundation dekat Politeknik di Setiawangsa. Masa tu kebiasaannya saya akan bawa kereta. Tapi pada hari itu saya anak hantar dan saya balik sendiri. Masa balik sendiri tu saya bersama dengan kawan kat belakang, Akhir Rais dengan Ustaz Razi, ingat lagi. Saya bersembang dengan seorang pemuda Cina. Dan dalam tempoh 20 minit, dia memang tak pernah ada kawan Islam, kawan Melayu. Tapi tengok fitrah manusia itu dia ada kepada Tuhan dia. Alhamdulillah dia syahadah dalam tu. Malah dia tak tahu apa pun tentang Islam sebelum tu. Ya Allah. Dalam kerangka asara yang saya jelaskan bahawa kamu perlu balik kepada syurga, mahu tak kamu balik pada syurga, senang aja. Ucaplah. Just cakap aja. Kan? Tak susah. Masuk Islam ni tak susah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Dia dah percaya dah bahawa Allah itu satu. Kan? Dan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Dan dia pun percaya bahawa adanya bentuk mesti ada messenger Allah untuk menceritakan kan, tentang bagaimana nak hidup dalam bumi yang Allah cipta. So dia syahadah. Dan yang terbaru yang baru-baru ni ada sahabat saya Ustaz Syahid dengan Faik ingat lagi. Dia kata jom kita bantu, kita cuba dakwah Manikam. Manikam ni adik kepada seorang mualaf, Hussein namanya. Jadi mereka ni sangat baik. Mereka ni. Jadi kami pergi ke sana. Tak tahulah, rupanya bukan Hidayah Manikam pada hari itu. Tetapi di sebelah saya ada satu wanita India. Saya berdakwah kepada dia sambil Faik dengan Syahid berdakwah kepada Manikam. Dan bila saya berdakwah kepada this lady, dia menerima sebulat-bulatnya tentang siapa Allah dan menerima tentang asara ni completely. Cuma atas sebab dia buat satu tempat kebajikan, dan dia risau kalau dia masuk Islam, dia kata dia tak boleh nak buat bisnes tu buat masa ni. Tapi dia kata mak saya pernah sebut, tapi saya tahan selama ni. Tapi selepas abang bagi tahu saya tentang Islam sebenarnya begini, jom kita jumpa mak. Kok mak nak masuk Islam. Semua adik-beradik dia dah masuk Islam. Masya Allah. Jadi saya masuk ke dalam bilik mak dia dan cerita dengan mak dia. Dan mak dia pernah ambil racun beberapa kali. Sebab dia ada sakit buah pinggang. Buah pinggang yang saya nampak bila saya masuk tu, dekat leher dia tempat untuk perubatan dan sebagainya.
Jadi saya cerita dengan mak dia dan go through the asara ni tadi. Allah ada. Yakin tak Allah ada? Ya, dia kata. Yakin tak Allah itu satu? Ya. Saya pun tak percaya pada bentuk-bentuk image dan sebagainya. Tak mungkin creator itu creation. Yeah. Tak mungkin creator itu adalah creations. Jadi lepas tu sampai habis, Allah ada, Allah satu, tidak boleh syirik, dan Al-Quran itu, ya, logik dia cakap. Masa tu dia tunjuk dekat saya baru masuk Kristian, dia cakap. Dia tunjuk Bible dekat situ. Yeah. Dia masih mencari lah juga. Dia masih mencari juga masa tu. Yeah. Sebab anak dia larang dia untuk bercerita pasal ni. Sebab salah tanggapan terlampau banyak. Yeah. Dan kemudian Al-Quran, Rasul. Ada messenger yang terakhir. Kemudian akhirat syurga. Anti nak tak masuk syurga? Nak tak balik ke tempat Nabi Adam? Saya selalu sebutkan, kalau di tangan saya tu belah kanan ni, katakan ini Tuhan. Tuhan Adam yang mencipta Adam. Nak sembah yang ini ke atau nak sembah yang lain-lain? Yang ada sekarang ni. Itu adalah creations. Yang sembahlah Tuhan Adam tu kembali. Itulah dia. Kepada dia lah kita akan kembali. Dan nak masuk syurga? Nak, dia kata. Ikut saya. Syahadah. Alhamdulillah dia syahadah. Jadi itulah kisah berkata orang, pengalaman yang saya sangat-sangat, saya peluk dia. Saya peluk dia. Yeah. Saya peluk aunty tu, dan aunty tu cakap apa? Dia kata Alhamdulillah. Masya Allah. Maknanya dia dah belajar semua tu. Sebab anak-anak dia ada yang Islam. Tapi di apa dengan berkata dibawa oleh lady yang tadi tu sebab dia tak bagi masuk Islam. Allah yang sampaikan saya ke situ untuk dia dapat hidayah. Semuanya dari Allah, bukan daripada sesiapa kita. Kita hanya creations. Hidayah di tangan Allah. Alhamdulillah. Kita ni hanya azbab sahaja. Alhamdulillah. Betul. Dan itulah yang pengalaman yang kira indah dalam pendakwah dengan bersama Encik Nurli. Alhamdulillah. Dan kita nak tahu juga, ialah apa yang indah tu mesti ada cabarannya. Apa yang cabaran yang pernah dihadapi ketika berdakwah, Encik Nurli? Ada satu ketika di kedai makan, saya pernah berdakwah kepada seseorang di kedai sebelah, seorang Cina. Alhamdulillah dia masuk Islam. Waktu saya berdakwah dengan yang uncle tu, this lady ada. Pada hari itu saya berdakwah pula kepada suami dia. Dah nak syahadah dah. Tiba-tiba dia datang daripada belakang, dia tengking, dia jerit saya. Dia kata, masa tu dia tengok, yalah, kami ni walaupun bukan ustaz, tapi dia tetap kata, ustaz nak Islamkan suami saya. Belum. Oi, masa tu saya punya takut, sebab kawasan tu adalah kawasan yang agak orang panggil tempat yang panas lah orang kata kan. Jadi saya bagi tahu dekat dia secara ni pada brother tu. Saya cakap, kalau you betul-betul ikhlas nak syahadah, you betul-betul ini daripada hati you sendiri, saya tunggu dekat masjid, dekat sebelah roundabout. So saya pun pergi kat sana. Dan dengan izin Allah, pada waktu Isyak, saya minta tolong imam waktu itu, Ustaz Syukri. Dia mudir di Ma'had Tahfiz Al-I'tisam dekat TTDI Jaya. Saya suruh dia syahadah. Alhamdulillah. Jadi cabaran-cabaran yang lain adalah non-Muslim itu sendiri dia menerima hidayah daripada Allah, bukan kita. Saya pernah berhujah dengan even ketua agama di satu tempat yang baru-baru ni, hari Ahad baru ni, di dalam masjid kami buat mosque open day, mosque tour. Alhamdulillah. Tetapi doakanlah untuk satu hari dia boleh kembali ke syurga Allah, insyaAllah. Dan satu perkara lagi, cabaran kita adalah non-Muslim itu sendiri dia confused. Dia confused melihat gelagat dan akhlak orang Islam. Orang-orang Islam ni kadang-kadang minta maaf cakap lah waktu sekarang ni, yang banyak sangat sensitif isu, di mana kita whenever kita nak cuba protect agama kita, sometimes kita going to kata orang macam ni, ada sedikit mungkin kita kalau perkataan ni kata kan, orang kata saya tak ni, tapi nak ceritanya dia agak ekstrim.
Saya ambil contoh, sebagai contoh. Kami pernah nak buat ada satu masjid tu untuk buat mosque tour. Nak panggil orang non-Muslim, bawa. Rasulullah SAW sendiri bawa Padri Najran datang 3 hari 2 malam. Ikut riwayat yang dia tidur di situ dan dia dibenarkan sembahyang di situ. Malah Badui bukan Islam kencing di dalam masjid. Sebab kata orang dia tak terus halau. Apa yang dia buat, dia dah semestinya Rasulullah ni wajibnya dia akan pergi juga. Siapa nama, lebih kurang begitulah kot. Perkenalan lah dulu. Tak apa, relax ni. Mungkin lepas tu dia menegur secara ni, di sini tempat masjid, tak boleh dan sebagainya. Sometimes kita tak sabar, kita apa kata orang terlampau ni, dan kita boleh melakukan perkara yang tak ni. Dan ada juga sebahagiannya terus terang saya katakan, kadang-kadang ada halangan-halangan dari pihak Muslim sendiri dalam dakwah itu. Contoh, saya nak pergi dakwah dengan orang tu, yang kawan dia cakap jangan, nanti bla 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 macam tu. Jadi dia menyekat untuk kita terus membantu, dan maknanya tidak membuka ruang dakwah. Begitu juga dengan beberapa tempat yang mungkin kita boleh buat di masjid ini, di situ, di sini. Tapi mungkin belum masanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada saya untuk disampaikan hidayah kepada mereka-mereka di luar sana. Amin. Insya-Allah. Dan kalau ikutkan banyak lagi lah kalau kita ni. Cumanya salah satu lagi adalah kekangan dari segi dana. Sebagai contoh, Selangor dan 3 negeri lah. Kami memerlukan sebenarnya lebih kurang 2 juta di Selangor, wilayah Persekutuan dan juga Negeri Sembilan. Jadi saya mengambil kesempatan di sini. Kita ada inisiatif Ansar, Ansar Initiative, RM1 sehari. Boleh pergi ke website Hidayah Center, www.hidayahcenter.org.my, pergi Facebook Hidayah Center Foundation, atau boleh hubungi saya sendiri 019-3533-177. InsyaAllah. Dan mungkin kita nak tahu dari Encik Nurli, apakah motivasi terbesar untuk terus berdakwah? Saya personally, keluarga saya Cina, seperti mana yang saya beritahu tadi. Jadi menjadi satu dakwah fardi bagi saya untuk saya mendekati mereka dan membawa mereka balik kepada menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan Adam. Jadi saya perlu ada rasa kasih sayang kepada mereka. Kalau saya mencintai anak isteri saya, apakah saya tak boleh mencintai wang mutu di luar sana? Apatah lagi list clan saya, family Lee saya. Sebab saya sentiasa berfikir bahawa di sana kalau mereka kafir sehingga akhir hayat, mereka tak boleh mati dah di dalam neraka tu. Itu satu perkara yang sangat penting. Dan salah satu lagi adalah hadis Bukhari dan Muslim. Satu hidayah yang kita bagi, kita menjadi perantaraan kepada Islam mereka, lebih baik daripada unta merah. Dan ada satu lagi hadis mengatakan adalah baik sebagaimana kita seolah-olah kita mendapat satu bumi dan seisinya. Kalau kita dapat membantu seseorang kepada Islam, kembali kepada menyembah Tuhan Adam. Dan setiap kali mereka kembali kepada Islam, dosa mereka dibersihkan oleh Allah. Deleted, kata orang begitu. Dan sehingga ke tahap mereka, apa sahaja yang mereka buat selepas itu, mereka rasa happy. Kita boleh tengok mu'alaf setelah mereka masuk Islam, mereka akan ada pengalaman ujian dan sebagainya. Ialah bukan mudah untuk mereka dapat semudah dipadam dosa-dosa mereka. Tak macam kita kan. Jadi dan pahala-pahala yang mereka lakukan selepas itu akan dapat dekat kita, insya-Allah. Sebagaimana dalam hadis yang saya sebutkan pada sebelum ni. Dan saya menggalakkan kepada masyarakat di luar, terutama orang Melayu kita, we have to change. Kita perlu ubah, biasakan buat benda yang betul. Benda yang betul adalah sunnah paling besar bagi saya adalah kembalikan manusia yang melakukan syirik
kepada Islam, kepada mengesahkan Tuhan, kembali kepada Creator. Sebab mereka sentiasa menyembah yang bukan Creator mereka. Perlu disuntik ataupun kata orang ditegur begitu dengan cara yang berhikmah tadi. Ya. Buangkan sikap rasa benci. Mungkin ada, kalau sesiapa sebahagiannya ada rasa dengki, dan merasakan mereka itu bukan daripada keturunan kita. No, please. Cukuplah. Kalau pun kita ada permasalahan dari segi berbeza pendapat dan sebagainya, dia yang kita nampak tu, kita perlu buat dakwah kepada dia. Kalau kita tak boleh, kita minta somebody yang pakar untuk buatkan. Kalau kita tak boleh nak bagi, kita tak boleh nak dengan tenaga kita, minta orang lain. Tak boleh begitu, kita bagi harta kita. Tak boleh juga, bagi banyak-banyak duit dekat Hidayah Center Foundation. Jadi buang sikap-sikap ataupun yang mungkin kita perlu ubahlah, ya. Agar benda-benda ni, sebab mereka tu keturunan moyang kita. Keturunan moyang kita. Dan kami ada Brother Nico. Brother Nico ni adalah ex-padri. Dia berdakwah dan dia membawa padri juga masuk Islam. Subhanallah. Kalau kita tahu Kristian, mereka kita sebut sebagai dakwah, ya. Untuk kita masuk Kristian tu bermaksud untuk kita masuk syurga dia. Sebab dosa warisan. Dia kata kita ni ada dosa warisan. Lahir-lahir je ada berdosa. Kan? Jadi kita perlu buat macam mana Nico. Syekh Kalim As-Siddiqi, kalau kita ingat dulu Masjid Babri, dia dirobohkan, kita panggil teroris lah, kelompok yang agak melampau, mereka merobohkan masjid tu. Apa yang dibuat oleh Syekh Kalim As-Siddiqi adalah, alhamdulillah, 29 orang daripada mereka masuk Islam. Dan mereka membina masjid-masjid balik sampai dekat 100 masjid. Dan mereka dikelompokkan lagi dan mereka diajar cara berdakwah. Baru-baru, saya tak ingat bila lah, ya. 150 orang pendakwah mensyahadahkan 30,000 orang. Di kalangan mereka ni, da'i-da'i yang asalnya teroris. Allahu Akbar, Masya Allah. Selagi mereka tak mati, dakwahlah kepada mereka. Ya? Islam ni simple. Penyembahan yang bersungguh-sungguh dengan ikhlas terhadap Tuhan yang autentik, yang sahih. Dengan satu cara yang dia perintah, iaitu Allah perintah, demi memperolehi keselamatan dan ketenangan. That is Islam. Kita kena nyatakan pada mereka. Dan celaan kepada kita, na'udzubillah, dalam surah Al-Baqarah yang kedua, ayat yang ke-140, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan syahadah? Pergi pula kepada surah Al-Baqarah ayat ke-159. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan fakta, keterangan, petunjuk daripada Allah dilaknat oleh Allah dan sekalian makhluk. Na'udzubillah min zalik. Ya. Jadi akhir katalah, ya, sekali boleh saya ni simpulkan, Hidayah Center Foundation terus mahu bersama membawa masyarakat agar dengan program-program memberi kesedaran dakwah kepada non-Muslim, termasuk engagement kita dengan masyarakat majmuk di luar sana. Kita akan ada kelas Hidayah Talk pada 10 bulan 4 dekat UTM Space Johor. Kita ada 13 bulan 4 pula seminar di DMM, dakwah dalam masyarakat majmuk di Teluk Intan. InsyaAllah saya akan mengajar di sana. Tu kakak saya Noni tu sukalah sebab dia memang menunggu. 13 bulan 4 seminar di DMM dekat UTM juga, fasa 1 siri 1. Kita ada 6 fasa. Dan juga 13 bulan hingga 14 bulan 4 ada seminar di DMM dekat Kota Samarahan, fasa 1. Dan yang terakhir 14 bulan 4 kursus dakwah harmoni dekat College Community. Kita ada juga daurah mursyid. Ini bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi jom join Hidayah Center Foundation. Untuk kita berdakwah kepada non-Muslim, bawa mereka kepada syurga balik, dan kita memperkasakan mu'alaf, ya. Dan let's enjoy. Kita berukhuwah bersama rakan hidayah. Kami ada rakan hidayah di almost the whole country ni. Kita ada di almost semua daerah. Ya. Kalau Selangor saja ada 9 daerah.
Tapi kami pecah jadi 19. Masya-Allah. Bayangkan tu. Kita ada advisory committee Hidayah Center Foundation. Sebagai contoh dekat Bangi, sahabat saya Amizi. Amizi kalau dengar ni, kuat-kuat kerja. InsyaAllah. Hidayah Center Foundation sebagai NGO milik ummah. Kepada yang mahu menyumbang melalui Ansar Initiative serendah RM1 sehari, bolehlah dibuat melalui potongan angkasa juga bagi kaki tangan kerajaan. Dan pergilah pada website Hidayah Center Foundation, www.hidayahcenter.org.my, dan Facebook Hidayah Center Foundation, ataupun WhatsApp kepada 0134668794, atau kalau nak bercakap dengan saya sendiri, call saya 01935333177. Saya ulang balik, 01935333177. InsyaAllah. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kita amat menghargai masa bersama Encik Nurli, dan banyak pengalaman yang menyentuh hati sebenarnya. InsyaAllah terus berdakwah, dan insyaAllah kita doakan kesihatan, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin.